Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari tentang tajuk 3.3 penggunaan pendapatan individu. Di bawah tajuk ini, kita akan fokuskan beberapa topik yang sangat menarik. Yang pertama, pendapatan boleh guna. Kedua, potongan wajib. Ketiga, perbezaan antara keperluan dan kehendak. Keempat, bagaimana individu menggunakan pendapatannya. Kelima, faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan individu. Keenam, kaedah pembayaran semasa urus niaga. Ketujuh, belanjawan peribadi. 8, strategi simpanan. Dan yang kesembilan, konsep risiko dan pulangan dalam pelaburan. Kita ada 9 subtopik yang perlu kita fokus dalam tajuk ini. Namun, pada hari ini, kita akan fokus pada satu topik sahaja, iaitu pendapatan boleh guna. Ya, pendapatan boleh guna. Ini sahaja yang akan kita fokus. Tajuk subtopik yang pertama di bawah penggunaan pendapatan individu. Alright, so kita akan terus kepada konsep pendapatan boleh guna. Okey. Alright. Apakah konsep pendapatan boleh guna? Okey, soalannya apakah konsep pendapatan boleh guna? Apa itu pendapatan boleh guna? Pendapatan boleh guna adalah pendapatan sebenar individu yang boleh dibelanjakan setelah ditolak semua potongan wajib. Alright. Itu dia punya definisi pendapatan boleh guna. Iaitu, saya ulang lagi sekali, pendapatan sebenar individu yang boleh dibelanjakan setelah ditolak semua potongan wajib. Kalau kita tengok dalam bentuk rumus, lebih mudah kita faham. Definisi ini kita terjemahkan dalam bentuk rumus. So, rumusnya adalah pendapatan boleh guna sama dengan jumlah pendapatan individu tolak potongan wajib. Saya ulang. Pendapatan boleh guna sama dengan jumlah pendapatan individu tolak potongan wajib. Okey, saya kotakkan formula ini supaya kamu boleh nampak. Pendapatan boleh guna sama dengan jumlah pendapatan individu tolak potongan wajib. Mesti ingat formula ini. Okey, sebelum kita pergi mengenali potongan wajib, saya nak ingatkan kepada anda semua, murid-murid semua, pendapatan individu ini kita telah belajar di dalam topik yang sebelum ini. So, apa itu pendapatan individu? Ingat lagi tak jenis-jenis pendapatan individu? Kita ada 6 jenis pendapatan individu. Okay, saya senaraikan di sini supaya kamu boleh nampak pendapatan individu terdiri daripada upah. Lagi?
faedah. Lagi. Dividen. Sewa. Untung. Dan bayaran pindahan. Masih ingat Okey, ada 6 jenis pendapatan individu. Okey, kalau dalam soalan nanti, kamu perlu cari dalam teks soalan tu manakah angka-angka yang menunjukkan pendapatan individu. Dan kamu mesti jumlahkan pendapatan individu itu, barulah mendapat jumlah pendapatan individu. Okey, kita tengok pula potongan wajib. Okey, sebenarnya potongan wajib ada 4. 1, 2, 3, 4. So, apakah potongan wajib itu? Apakah 4 jenis potongan wajib itu? Itulah yang akan kita pelajari hari ini Apakah 4 jenis potongan wajib? So, kita akan tengok apakah potongan wajib tersebut. Ada 4 jenis potongan wajib. Okey, potongan wajib ada 4. Ingat, ada 4 jenis. Apa tu? Yang pertama, potongan caruman kumpulan wang simpanan pekerja atau dikenali KWSP. Okey, caruman kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP. Yang kedua, potongan wajib yang kedua, potongan caruman pertubuhan keselamatan sosial pekerja, iaitu PERKESO. Okey, caruman pertubuhan keselamatan sosial pekerja. Dipendekkan menjadi PERKESO. Yang ketiga, potongan cukai pendapatan individu. Okey, saya ulang. Potongan cukai pendapatan individu. Dan yang keempat, potongan zakat. Okey, potongan zakat khas untuk umat Islam sahaja. Okey, yang ini kalau bukan Islam, maksudnya hanya terlibat dengan 3 jenis potongan. Tetapi kalau sebagai seorang Islam, kita akan terlibat dengan 4 jenis potongan. Namun begitu, walaupun potongan wajib ada 4 jenis, namun tidak semestinya setiap individu itu akan dipotong ke 4 jenis potongan ini. Okey, contohnya kalau bukan Islam, dia tak akan dipotong zakat. Hanya akan ada potongan KWSP, PERKESO dan cukai. Namun begitu tak semestinya, walaupun dia tidak terlibat dengan zakat, tak semestinya dia akan terlibat dengan ketiga-tiga itu juga. Sama juga dengan orang Islam, tak semestinya terlibat dengan ke-4 jenis potongan. Hanya mungkin terlibat dengan 2 jenis potongan ataupun hanya terlibat dengan 1 jenis potongan. So itu yang akan kita pelajari lebih lanjut di dalam tajuk di bawah potongan wajib nanti. So hari ini kita hanya fokus kepada pendapatan boleh guna. Saya tak akan explain lebih lanjut tentang potongan wajib ini. So potongan wajib kita ada satu topik lagi. So kita akan ada perbincangan yang lebih mendalam berkaitan dengan potongan wajib nanti So berapa potongan semua tu, berapa kadar potongan semua akan kita bincangkan nanti. Okey, sebenarnya apa itu potongan wajib? Potongan wajib merupakan bayaran yang ditetapkan oleh undang-undang. Telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Kalau disebutkan oleh undang-undang, maknanya kerajaan yang telah tetapkan.
atau yang diwajibkan dalam rukun Islam. Yang ini khas untuk zakat tadi. Okey, yang lain tu telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang. So, yang itu pun kita, itulah berapa yang undang-undang tetapkan semua, kita akan cerita lebih lanjut dalam tajuk potongan wajib nanti ya. So, hari ini kita terus kepada contoh pengiraan. Okey, kita akan belajar mengira pendapatan boleh guna. Bila ada formula, of course akan ada pengiraan. Okay, so topik ini juga kamu perlu bersedia dengan kalkulator sebenarnya. Alright, untuk membuat pengiraan. Walau bagaimanapun sebenarnya pengiraan dalam ekonomi dia tak susah sangat. Banyak tambah, tolak dan simple darab bahagi tu ada yang simple sahajalah. Okay, so jangan bimbang dengan pengiraan dalam ekonomi ya. Okay, mari kita tengok contoh pengiraan pendapatan boleh guna. Okey, saya bagi maklumat soalan. Berikut adalah pendapatan dan potongan wajib Encik Zaidi pada bulan Januari. Okey, 1 bulan je maklumat ni. Pendapatan dia gaji. Okey, gaji, elang pengangkutan dan elang perumahan. Okey, bagi contoh soalan ini dia sangat simple di mana dia telah mengumpulkan mana pendapatan dah disatukan dalam satu maklumat. So tak ada masalah. Mungkin soalan yang lebih kompleks tu mungkin dia akan buat dalam bentuk ayat. Kamu kena cari manakah bentuk-bentuk pendapatan. So yang kat sini dia dah kumpulkan ya. Pendapatan Encik Zaidi gaji bulan Januari 6,000. Elang pengangkutannya 200. Elang perumahan 800. Okey, gaji, elang pengangkutan dan elang perumahan ni di bawah kategori upah. So, dia tak ada pendapatan lain, hanya di bawah kategori upah. Okey. Seterusnya, maklumat lain yang diberi ialah potongan wajib Encik Zaidi adalah KWSP dipotong sebanyak RM770. Per keso dipotong sebanyak RM17.50. Zakat pula dipotong sebanyak RM50. Cukai pendapatan dipotong RM110. Okey. Jadi soalannya, berapakah pendapatan boleh guna Encik Zaidi pada bulan tersebut? Ini yang kamu kena tahu. Dia tanya apa? Pendapatan boleh guna. Okey, so kamu perlu penyelesaiannya mesti ingat rumus pendapatan boleh guna. So bila buat penyelesaian mesti ingat rumus tu, mesti datang rumus tu pada kamu. So rumus apa? Rumus pendapatan boleh guna. Ya, sebab soalan tanya pendapatan boleh guna. So kita kena panggil balik rumus tadi. Okey, rumus pendapatan boleh guna sama dengan jumlah pendapatan individu tolak potongan wajib. Okey. So, bila daripada rumus ni sebenarnya kamu dah tahu apakah step-step atau langkah-langkah yang perlu kamu ambil. Daripada rumus dia kata apa? Jumlah pendapatan individu tolak potongan wajib. Jadi kamu kena cari dulu jumlah pendapatan individu. Kemudian kamu cari potongan wajib. So sebenarnya potongan wajib ni adalah jumlah potongan wajib lah. Okay, so ini yang langkah 1. Ini langkah 2. Okey, langkah 1 cari jumlah pendapatan individu. Langkah 2 cari jumlah potongan wajib. Okey, kita tengok macam mana ditunjukkan ya. So, jumlah pendapatan individu tadi kita ada apa? Tengok pada soalan. Tengok pada soalan balik. Tengok maklumat dia. Okey, pendapatan Encik Zaidi tadi ada gaji 6,000, elang pengangkutan 200, elang perumahan 800. Jadi kita tambahlah semua ni menjadi jumlah pendapatan. So kita tulis macam ni ya. Memang kita dah tahu kadang-kadang cara nak tulis kamu tak tahu kan. Okey, jadi cara kita tulis
jumlah pendapatan individu, nak tulis individu pun boleh, tak tulis pun tak apa ya. Jumlah pendapatan sama dengan gaji tambah allowance pengangkutan tambah allowance perumahan. Dia tulis balik dalam bentuk formula macam ni. Okey. So, sama dengan gaji tadi berapa? 6,000. Tambah dengan allowance pengangkutan 200. Tambah lagi allowance perumahan 800. Totalnya akan jadi sama dengan RM7,000. Okey. Boleh faham ya? Saya harap kamu semua boleh ikut contoh ini. Langkah kedua. Jadi langkah pertama, langkah kedua tadi kita kena cari jumlah potongan wajib. So ingat tak apakah jumlah potongan wajib tadi? Boleh tengok balik pada soalan. Kena tengok balik pada soalan lah. Okey? Tengok balik pada soalan dia. Potongan wajib Encik Zaidi adalah KWSP 770. Per keso RM17.50. Zakat RM50. Cukai pendapatan RM110. Okey. Maklumat ini kena sentiasa tengok. Okey, barulah kita boleh buat pengiraan. Okey, terus kita tulis. Maaf, lambat pula nak pergi ke bawah ya. Okey, jadi kita boleh tulis jumlah potongan wajib sama dengan KWSP tambah per keso tambah zakat tambah cukai pendapatan. Dalam kes Encik Zaidi ini, dia terlibat dengan kesemua jenis potongan wajib. Okey, so kita ada sama dengan RM770 tambah RM17.50 tambah RM50 tambah RM110. Jadi totalnya ialah sama dengan RM947.50. Tekan kalkulator lah kalau tak nak congak. Kalau pandai congak tak apa. Okey, jadi pendapatan boleh guna sama dengan kita tahu formula tadi, jumlah pendapatan individu tolak jumlah potongan wajib. So, kita ambil balik jawapan kita. Jumlah pendapatan individu tadi ialah RM7,000. Okey. Tolak RM947.50. Sama dengan RM6,052.50. Okey, macam nak kira? Tekanlah kalkulator. Tak ada masalah. Okey, kamu dibenarkan menggunakan kalkulator. Okey, itu sahaja yang pembelajaran kita pada hari ini. So, cikgu harap kamu boleh faham. Kalau tak faham, boleh ulang balik video ini. Dan kalau tak faham juga, boleh PM cikgu. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.